Tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah banyak-banyak kerana diberi kesempatan dekat kita, peluang, kelapangan dan kesihatan yang selalu saya sering ulang sebut, kerana Rasulullah pesan dekat kita, sihat dengan lapang itu nikmat yang tak dapat nak dikira, tak ternilai hebatnya bagi orang yang dapat melihat, mengecapi nikmat sihat, nikmat lapang. Nak tahu kata dua benda ni berharga, pergi tanya tengok orang-orang kita, sahabat-sahabat kita yang dah hilang dua nikmat ni, nikmat lapang dan sihat. Nak tengok orang tak sihat, mudah aja. Kita tala kereta pergi belah tu, tengok hospital Sultanah Bahiyah, so, semua orang tak sihat, ada macam-macam tu. Cuba tanya dia, nak main masjid? Dia kata nak sangat-sangat lah. Dia lah kata no, tu nikmat sihat dah hilang. Nikmat lapang pula, pergi tanya lah orang yang tengadah dengan musibah. Allah, dia kata rumah sampai tinggal tangga, ayak wak hanyut habis, duit pun tak ada, nak beli pula, buat pula rumah bukanlah senang musibah. Betul, Allah peringat kat kita lama dah dalam Quran, aku uji kamu wahai umat aku dengan ketakutan, al-khauf, dengan kebuluran, kelaparan, tak ada nak makan. Orang kena banjir di Kuala Lumpur dengan Pahang tu, tapi nak makan pun tak ada tuan-tuan, baju nak pakai pun tak ada. Tuhan hantar ayak aja. Tu dia tak bawa angin lagi. Kalau dia bagi angin sama ayak sekaligus, Allahu Akbar, kita nak kata lagu mana? Kalau kita baca dalam Quran, sejarah Quran, Allah abadikan dalam Quran ada kaum yang dimusnahkan dengan angin saja. Satu negara, negeri, satu kerajaan hancur dengan tiupan angin. Ada negeri, ada kerajaan yang hancur, Allah turun hujannya. Sebab tu hujan tu sikit-sikit kita bolehlah tekat demam semua, lebih lagi banyak sampai Mela ni tak kerin-kerin lagi. Heran juga, dulu ni kita tak heran, kalau hujan turun dalam sejam 2 jam sejak kering. Hari ni Tuhan bagi kita tengok hujan turun sejak tapi ayak tak sejak. Tapi orang tak fikir juga no. Dia galit no. Depa tu nikmat sihat tak ada, nikmat lapang tak ada dah. Orang bagi apa pun terima belaka lah tu, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, tu cerita sinopsis musibah di Malaysia lah. Kita tak tengok ada dunia lain. Malam ni kita sambung balik tajuk munakahat kita, di bawah perempuan yang haram dinikahi, di bawah tajuk kecil dia, itu bagian susuan. Kita dah habis dah. Sama ada tuan-tuan faham dan puan-puan faham, saya tak tahulah, tapi saya yakin faham kot, insya-Allah. Lepas itu malam ni kita ambil bawah tajuk kecil dia, sebab kafir. Apakah yang dimaksud dengan perempuan yang haram dinikahi disebabkan oleh kafir itu? Apa majadah dia ni? Maksudnya ialah lelaki yang beragama Islam haram berkahwin hukumnya dengan perempuan yang tidak beragama Islam, kecuali jika perempuan itu dikenali dengan kafir kitabiyah. Kita tak faham pula dah, kafir kitabiyah tu siapa pula? No,
Ada kok ni ke, ada kok mana. Kafir kitabiah ialah perempuan yang beragama Yahudi, yang datuknya dahulu kala ni, keturunannya dahulu, daripada datuk dia dulu telah memeluk agama Yahudi sebelum datangnya Nabi Isa alaihi salam. Isa tak diutuskan lagi masa tu. Tu dia panggil perempuan yang beragama Yahudi, bangsa Israel. Kita dah dengar lah ni. Yang datuk mereka dahulu, keturunan nenek moyang mereka dulu telah memeluk agama Yahudi sebelum Nabi Isa diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perempuan yang beragama Nasrani, Kristian. Banyak di negara kita pun banyak. Perempuan yang beragama Nasrani, Kristian, yang datuk neneknya dahulu telah memeluk agama Nasrani sebelum diutuskan Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu orang panggil Nasrani, Kristian. Kita duk dengar orang sebut kitabiah. Itulah ketui dia, tuan-tuan dan puan-puan. Perempuan yang beragama Yahudi, yang datuknya dulu keturunan dia tu memeluk agama Yahudi sebelum diutuskan Nabi Isa alaihi salam. Orang panggil Yahudi. Yang kedua, perempuan yang beragama Nasrani, ini beragama Kristian, yang datuk neneknya dulu, keturunan dia dulu ni telah memeluk agama Nasrani sebelum diutuskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu orang panggil kitabiyah. Apa hukumnya orang Islam bernikah dengan laki-laki bukan Islam? Haram hukumnya. Semua senanglah tu, itu sebab kafir. Antara perempuan yang haram dinikahi kerana kafirnya. Yang berikutnya sebab isteri orang. Perempuan yang haram dinikahi kerana dia isteri orang. Perempuan yang sedang bersuami adalah haram dinikahi. Dan nikah itu, kalau nikah berlaku juga pernikahan, adalah tidak sah. Walaupun suaminya itu telah ghaib, tak dapat dikesan, dan tidak lagi ada berita berkaitan dengan kedudukan suami dia, mati ke hidup, tapi dia tak pernah diceraikan oleh suami dia. Suami dia ghaib, tak tahu mati atau hidup. Itu nak kahwin boleh, hendaklah. Dia ada banyak simpang siur dia. Wanita itu kena pergi mengadu pada qadi syar'i di mahkamah. Anak bukit tu, mahkamah syariah, bukan civil court, mahkamah syariah. Pergi di situ mengadu pada pendaftar mahkamah syariah. Dia adakan satu perbicaraan atas tuntutan dia, dakwaan kata dia ada suami, tapi suami dia ini ghaib lebih pada 6 bulan ke atas. Selagi mahkamah tak hukum, 5 tahun pun dia tetap lagi isteri orang. Sebab tak tahu asal usul dia bercerai ke tidak. Tapi dia tu memang diketahui umum bersuami, tapi suami dia pergi mana tak tahu, mati ke hidup, wallahu a'lam.
Perempuan yang macam tu haram kita ambil dia buat isteri kita. Kalau menikah juga tak sah hukum dia. Walaupun kita tak dapat kesan kedudukan suami dia yang ghaib itu, kita tak tahu mati atau tidak, dan kita tak tahu cerita dia cerai ke tak dengan bini dia tu. Sebab tu kena isteri itu kalau dia nak kahwin pula kena ambil jalan yang tariq masdud, dia panggil jalan payah jugalah nak masuk mahkamah. Dia makan masa, bukan pergi hari ni lega tak. Dia buka fail kes, siasatan berlaku, perbicaraan berlaku, baru hukuman dijatuhkan. Makan masa bertahun-tahun. Nah, bukan senang nak bagi isteri orang kahwin dengan orang lain ni. No, walaupun suami dia tak ada. Adakah harus didikahi isteri orang yang suaminya telah ghaib dan tidak ada khabar berita dalam keadaan ada saksi yang menyatakan? Tadi tak ada bukti apa-apa. Ni ada saksi menyaksikan bahawa suami perempuan itu telah mati. Ada bukti ya tu. Saksi tu kena cek betul-betul pula. Ini saksi sokong warabah ke saksi betul nah, dia simpati kat perempuan tu, dia jadi saksi sokong warabah. Tak dosa api ya. Saya hang boleh menikah lain. Nak dia tu berkenan kat kawan tu. Nah. Ada saksi, dua orang saksi, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Tuhan kata dalam Quran dengan firman-Nya, kalau nak buat penyaksian dalam mahkamah, kena ada dua orang lelaki yang rasyid, yang cerdik. Nah, jika ada dua orang saksi dan keduanya naik saksi di hadapan qadhi. Saksi itu bukan sembang di kampung lah, dia menghadap qadhi dan menyatakan bahawa suami wanita itu telah mati dengan yakin tu, atau bahawa perempuan itu sudah ditolak oleh suaminya. Saksi itu boleh mempersaksikan bahawa mereka tahu sangat sejarah pasangan itu. Maka perempuan itu adalah harus dinikahi dengan syarat bahawa perempuan itu telah melalui iddahnya dengan sempurna. Bila dah dihukum suami dia mati, bertolak titik, pada situ dia beriddah. Iddah kalau dia perempuan subak lagi, beriddah 3 kali suci. 3 salasu haidat, kita tagi 3 kali haid, suci, haid, suci, haid, suci, haid. Itu baru lepas iddah pembubaran, iddah perceraian. Itu cara nak kira iddah nah. Iddah ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau hari suami tu tinggal kita, perempuan ni, kita sedang haid, jatuh tak talak? Jatuh tak talak? Tuan-tuan, kita cerai bini sedang dia haid, jatuh talak tak? Jatuh. Tapi suami itu berdosa. Perbuatan cerai isteri sedang haid itu zalim, kejam. Tu dalam ibarat kitab lama. Zalim lagi kejam. Tinggal isteri sedang haid dan tinggal isteri sedang mengandung, zalim lagi kejam. Dua keadaan. Sebab tu suami, orang laki-laki yang ada isteri, dia nak cerai isteri dia, hendaklah isteri itu dalam keadaan suci, tidak datang period dan tidak mengandung hasil pernikahan itu dengan kita. Memang kalau cerai jatuh talak dalam haid pun, tapi dia panggil talak bid'i, berdosa tu lagi.
Tapi kalau cerai isteri dalam keadaan dia tidak mengandung dan tidak pirit, dia bersih daripada datang bulan, tak mengandung, bersih, dia panggil talak sunni. Suami cerai masa tu, suami itu dapat pahala. Oh, rupanya macam tu no. Kita ni marah kat bini tengah haid pun badai juga bagi talak jatuh. Ada orang duk pi dakwa kata isteri sedang haid tak jatuh talak, sedang mengandung tak jatuh talak. Siapa kata? Dia buat hukum sendiri. Sedang haid pun jatuh, tapi talak tu talak bid'ah, berdosa tok lelaki tu. Kalau talak sunni, tok lelaki tu dapat pahala perceraian berlaku ikut sunnah Nabi, berpisah dengan cara terhormat di segi undang-undang agama. Banyak kita tak faham. Kadang-kadang tak ambil berat, bukan tak tahu. Marah kat bini, piang bagi terus. Lepas itu kelang kabut. No? Adalah haram dan tiada sah bernikah semula dengan bekas isteri itu, melainkan tertakluk kepada 9 syarat berikut. Ini bagi orang cerai bini talak 3. Harus bagi seseorang suami menjatuhkan talak 3 ke atas isterinya. Kalau tanya saya pun kata kejam. Cerai talak 3 ni tak berperi kemanusiaan, memang harus pada syarak. Abghadul halal indallahi at-talaq. Tu siapa kata? Nabi bersabda, Allah sangat murka pada suami-suami yang menceraikan isteri mereka dalam keadaan macam tu. Bagi talak 3 pula tu. Allah menyesai itu nak balik tak boleh. Jadi orang panggil apa? Gila talak. Kelang kabut. Tuan, kata sekali jatuh 3 ke jatuh 1 tuan. Tu nak cari jalan keluar. Tanya saya, kata 3 tetap jatuh 3. Angkat sekali macam ni berapa? 1 ke 3? 3. Oh 1 tuan. Mana orang tu tak cerdik lah. Berapa? Pasal angkat sekali 1. Angkat 3, 3. Angkat 1, 1. Angkat 1, 2. Angkat 1, 3 kali. 3 juga. Angkat banyak ni 10. 3 juga. Pasal dalam 10 ni ada 1, 2, 3. Buang semua 7, tinggal 3. Jatuh 3 talak. Tu orang panggil mulut capui. Nak cerai bini 1 secondnya pak jatuh. Tapi akibah dia kalau kita tak tahu, nak jadikan malang pula. La ilaha illallah. Pergi cari orang boleh tolong dia. Aku kata sedah, dia kata 3 jatuh 1 kot. No, betul aku dengar tok guru abang macam tu. Dia pun balik pergi rojok balik sama Allah tu. Lepas tu bini kata, abang takkan boleh balik kot. Saya dengar dengan telinga kiri kanan ni, bang cerai saya 3 talak. Balik ke mana? Jom pergi jumpa Tok Qadir dulu. Tu baru betul. Masa marah tu tak fikir. Bila dah habis marah, api dengan minyak kering padam, api menyesal. Bila menyesal, boleh balik kot. No, aku kata sekali ya, bukan 2, 3. Jangan ambil mazhab lain. Saya suka mazhab saya, mazhab kita lah. Syafi'i kata angkat 1, 1, angkat 2 jadi 2, angkat 3 jadi 3, angkat 5 jadi 3. Dalam kitab kuning dia abang, ibarat dia, satu orang tu dia lafaz kepada isteri dia, aku ceraikan isteriku banyak bintang di langit. Tu punya marah. Karau bintang langit tu. Jatuh 3. Abang kata jatuh 3. Dalam banyak bintang tu ada tak 3? Ada 3. Bain kubra. Cerai talak 3 nak rojak tak boleh.
walaupun dalam iddah, proses dia panjang. Orang cerai bini talak 3 ni nak balik tak boleh dengan rojak. Pertama, ada 9 syarat orang cerai bini talak 3 ni. Untuk layak dia balik semula, pada bekas isteri talak 3 tu ada 9 syarat. Satu, hendaklah perempuan itu bernikah terlebih dahulu dengan lelaki lain. Lepas iddah dengan kita, dia menikah dengan suami baru. Sesudah perempuan itu selesai melalui dengan sempurna iddahnya daripada talak 3 itu, dia kahwin dengan suami baru. Tak boleh balik lagi. Yang kedua, hendaklah nikahnya dengan lelaki lain itu nikah yang sahih, bukan pakat-pakat ni. Nikah pakat orang panggil nikah mut'ah, haram lagi tidak sah. Orang duk nikah mut'ah tu. Ada belum nikah 3 hari, 3 jam, seminggu, sebulan, setahun? Mana ada. Kita menikah pada dulu memang duk lagu tu. No? Nikah mut'ah ni, istimta' mut'ah tu kira naik syoknya. Nikah mut'ah ni duk kira datang tu lah. Dia kata lebih baik sikit pada hidup sewa jalang lah nikah mut'ah tu. Bagi ahli sunnah wal jamaah haram lagi tidak sah nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni isteri suami, laki-laki perempuan bersetuju, aku kahwin jadi. Kan bahaya. Terus saya buat ringkas aja nah. Yang ketiga, hendaklah suaminya yang baru itu dapat menyetubuhinya perempuan tu dengan sendirinya, bukan dipaksa ataupun terpaksa. Dah kahwin, boleh pakai elok lah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Isteri itu pakaian bagi tok laki dia, tok laki dia pakaian bagi isteri itu. Allah bak macam tu. Makna bersama, bersetubuh. Apa makna bersetubuh? 2 in 1, 2 jadi 1. Nabi kata apa? Hatta tazuqu usailatiha. Pasangan tu bersama sampai dapat merasai kelazatan perkahwinan. Apa lazat kahwin? Natang tu lah. Bersama hatta tazuq, sampai dia merasai, tu orang kata tak golok dia tengkuk pun lari tak boleh tu masa tu. Tu masa tu lah tu. Ni nampak pasal jari kelingkin ni. Faham kau no? Tak faham lagi teruk. Yang keempat, hendaklah perempuan itu telah diwati atau disetubuhi oleh suaminya yang baru itu. 5, hendaklah persetubuhan itu dengan seperti yang ma'ruf kita tahu. Saksi dalam kes tu adalah wanita yang bernama isteri itu je. Kalau suami dia dakwa, belum tentu betul. Aku setubuh dia dah tadi. Biar betul. Tanya bininya, betul ke? Betul tuan. Jatuh macam pacak kenang kelepek turun. Betul ya tu. Tu fiqah no. Nak abang lagi. Kalau kitab kuning dia kata, yang kata bersetubuh ni macam suludang nyok jatuh dalam tanah yang lembut. Balik bukan kitab kuning tua-tua. Macam tahu seludang. Pokok nyok, seludang tu kan tajam tu, dia jatuh pada pokok nyok tu, pup pacak dalam tanah lembut. Hilang. Ulang sikit. Tu panggil seludang nyok. Orang tua-tua dulu dia berdisiplin cakap pun. Dia tak luklak. Dia kata, ibarat dia kata bersetubuh lelaki perempuan ini macam mana seludang nyok itu jatuh dalam tanah yang lembut.
Yang keenam, hendaklah wati itu pada farajnya jua. Dia ta'yin ni, bukan pada duburnya. Pungkok tak hati. Dia kata duburnya tak mau. Duburnya itu turunan pengikut Nabi Lut. Orang duk suka berjubah tu keturunan jenis umat Nabi Lut tu. Bukan Nabi Lut yang jahat, umat dia. Tu yang Allah kambuih bang di Jordan tu sampai gelak laut mati. Saya pergi tengok lah. Anak saya ngaji di Jordan, saya pergi. Turun curam macam tu pada lorah-lorah jalan raya Batatar, nak sampai pergi laut mati tu, pacak tu kereta turun. Punya dalam, bukan luas mana pun laut mati tu. Allah nak tunjuk kat kita, bila Allah murka ni, aku buat wanita, buat laki-laki, yang orang laki-laki tu kenan orang laki-laki buat apa, awak tak ambil orang perempuan tu pakai. Nikah lah maksud dia. Allah terbalik bang dunia tu. Sampai ada hari ni. Pergi tempat tu jangan duduk lama-lama, tempat Allah murka. Kita apa benci macam tu juga. Jangan sonok. Tapi ayat dia tuan-tuan dan puan, subhanallah, masin piang. Garam tu masin dah, masin tak tahu nak cerita. Saya turun dalam laut mati tu nak tengok kata masin asin dia tu tak mana. Naik mai kena angin tiup kerin tu, naik bunga garam di badan. Masinnya garam kita tak macam tu pun. Tu ayat garam laut mati. Bersapi tak? Cuba pergi lawak Jordan tengok. Pergi tengok di Jordan ada banyak. Laut mati tu satu. Lepas tu Petra. Kehebatan orang dulu buat istana belah bukit, lalu celah-celah bukit berkilometer buat istana, punyalah hebat. Ya Allah. Kita duk tengok cerita, dengar cerita aja. Di Jordan juga ada tu Ashabul Kahfi. Boleh pergi tengok tu sama, duk baca surah Kahfi ya. La musim la ni surah Kahfi, orang ketua kat kita 10 ayat yang pertama, 10 ayat yang akhir. Bacalah tiap-tiap hari. Jadi macam-macam dalam ni. Kena rajin baca. Nah, 10 yang pertama, 10 yang akhir. Kalau boleh baca semua lah. Tapi itu orang tua-tua, ulama petua macam tu, 10 yang pertama, 10 yang kedua. Jadikan amalan. Dajjal banyak dalam ni. Dajjal juga banyak dalam ni. Hak besar betul tak keluar lagi. No? Kita duduk kampung kata hang macam Dajjal. Tak pernah tengok pun Dajjal. Tapi orang Melayu ni teratur macam Dajjal. Betul tak? Orang kampung pun dia tu macam Dajjal. Dajjal ni mata satu. Tapi Dajjal ni kuat mohong. Tu mohong gila tu. Ikut aku masuk syurga. Syurga aku lah, bukan syurga Allah Ta'ala. Syurga dia. Tak ikut aku, masuk neraka aku. Masa tu tak ada online yang kaya. Dia seorang yang ada segala-galanya. Kita berlemah iman, pi ikut dia. Na'udzubillah. Nombor 7, hendaklah alat kelamin orang laki-laki itu powerful. Maka tidak memadai jika suaminya yang baru itu lemah iman. Muat semak kelamu. Tutup laki tu. Nombor 8, hendaklah perempuan itu sudah ditolak oleh suaminya yang baru itu. Ni cerita nak balik bekas suami talak 3, nak balik dengan bekas isteri dia. Nombor 9 tu dia kata hendaklah perempuan itu sudah ditolak oleh suaminya yang baru itu dan kena tunggu sampai lepas iddah suami baru itu dengan dia, baru boleh balik dengan bekas suami yang bekas suami yang pertama tu boleh balik kat dia. Kalau tidak, tak boleh. No entry. Nombor, hendaklah perempuan itu telah selesai melalui iddahnya dengan sempurna
daripada tolak suaminya yang baru itu duk ada 9 syarat. Nah, ikut penuh hak tu, selesai hak tu semua, bekas isteri itu boleh baliklah semula dengan bekas tok laki dia yang cerai, dia talak 3 dulu, kosong balik. Talak ni dia punya pasangan dia 1, 2, 3 maksimum dah ni. Talak 1, talak 2 panggil raj'i. Nah, talak 3 bain kubra, nak balik tak boleh proses tadi. Sebab tu nak cerai bini masa marah, jangan habis sampai 3 kok menyesal nak ghostan, tak boleh. Nak ghostan boleh, tapi habis macam-macam kena masuk driving school lah. Tidak nak balik ke mana? JPA tak lulus, JPJ tak lulus, tak dapat lesen lah. Allah tak bagi, Allah halang hak tu. Faham ke no? Talak 3 habis. Ada soalan? Tak? Apa hukumnya meminang perempuan dalam iddah? Bolehlah. Hukumnya adalah seperti berikut. Perempuan ni diceraikan oleh suami dia dalam iddah, adalah haram hukumnya meminang. Pinang pun tak boleh. Yang kata nak menikah, meminang haram hukumnya meminang perempuan yang sedang dalam iddah raj'iyah, talak 1, talak 2. Sama ada pinangan itu secara simbolik ataupun dalam kitab kuning dia kata sindiran, apatah lagi secara sharih, terus terang, sebab ia masih lagi dalam hak suaminya itu. Kalau perempuan tu diceraikan talak 1, talak 2, masih dalam iddah, bila sebut iddah raj'iyah ni, bekas suami itu ada hak untuk rujuk balik kepadanya bila jam dalam masa iddah, anytime dalam masa iddah itu belum luput, belum sempurna. Dia tak boleh kahwin dengan orang lain kecuali dalam iddah rujuk balik pada bekas suami itu, sebab talak raj'i 1, 2. Kalau dah lepas talak iddah dia dah habis, nak balik juga dengan suami itu boleh, tapi kena akad nikah semula. Masa iddah boleh pi kata yang ai kembali balikmu pada nikah kita dulu, menjadi datuk laki balik, tapi pi katalah depan tok qadi, jangan duk pandai kau pegang rabu kan. Pi jumpa tok qadi, tok imam, tuan qadi ni tok imam saya nak rujuk isteri saya balik, macam nikah kami hari tu. Jadilah tu. Tapi tengok bunyi ringan, tapi jangan pergi duk buat kawan kat kedai kopi itu payah. Pasal nak kena check and balance balik. Betul ke hampa rujuk dengan siapa? Orang yang menerima rujuk memang dia orang Islam, Muslim, tapi dia ada wewenang tak? Ada power tak boleh mendaftarkan rujuk tu? Sebab bila rujuk, surat nikah tu dah terbatal, expired. Nak keluar surat rujuk, main menghadap tu qadi baru selesai. Tu yang suruh main jumpa tok qadi tu. Kalau rujuk di luar mahkamah, dia panggil rujuk luar mahkamah tu, kena denda lagi. Duit pun habis, masa pun habis. Sedangkan kita nak rujuk balik bekas isteri je. Tu kata tanya hati mati, tanya mata buta. Orang tua lah kata, tanya hati mati, tanya mata buta. Pergi jumpa orang yang pandai, yang berwenang, orang yang ada kuasa. Tok qadi ni saya nak rujuk balik bini saya, boleh tak? Pergi macam tu. Ataupun setidak-tidaknya di kampung kita ada tok imam, menghadap tok imam dua-dua orang bekas isteri dan suami yang talak 1, talak 2 masih dalam iddah raj'iyah tu, pergi menghadap tok imam. Tok imam boleh tunjuk jalan kat kita. Okey. Kalau tuan-tuan buat black market, perkara berbangkit pula, kacau pula, masuk mahkamah, kena bercara. Jadi pasal apa jadi macam tu? Pasal orang kampung ni dia buat tak kisah kadang-kadang.
Lepas tu bila nak balik pula, kami pernah rujuk balik. Pula dah. Dah. Pernah cerai, pernah rujuk. Lepas tu cerai pula. Report tak ada. Sorat rujuk tu bila dah cerai pula, lepas rujuk. Batal dah sorat rujuk tu, dia kena keluar sorat cerai kali kedua. Siapa yang nak keluar sorat cerai? Tok imam tak boleh. Mahkamah dulu, mahkamah syariah akan putih. Benar kamu rujuk. Nah, balik pergi rujuk. Untuk kebaikan kita jangka panjang lah, anak cucu kita nak tengok perihal perkahwinan kita kan. Perempuan yang halal di Pinang itu ialah perempuan yang tidak bersuami. Terangkan jenis perempuan yang halal di Pinang. Tak ada tok laki dan tidak dalam iddah orang. Cara minyak adalah harus dinyatakan dengan soreh, terus terang. Aku kenan ni aku main Minang. Setuju tak? Setuju, jalan. Ada. Tu kena berani gentleman lah. Apa hukumnya meminang perempuan dalam iddah? Haram meminang perempuan dalam iddah raja'iyah. Sama ada pinangan itu secara sindiran ataupun secara terang-terang. Kerana tadi masih lagi tahta zimmatihi, maksudnya masih lagi bawah tanggungjawab bekas suami talak satu talak dua tu. Sebab dalam iddah, suami yang cerai talak satu talak dua tu dia berkewajipan, wajib kena bagi nafkah pada bekas isteri itu. Walaupun dah cerai, tapi masih ada kelayakan untuk rujuk balik. Kena bagi makan dia, tempat penginapan dia, pakai dia. Kena kira minta tu. Tu siasah syar'iyah. Qanun ahwal syakhsiyah, undang-undang kekeluargaan dalam Islam. Tu. Dia kata sebab ia masih lagi dalam hak suaminya. Masuk Isya lah kau no? Masuk ke Isya? Tak ke? Masuk kata leceng lah. Adalah harus hukumnya meminang dengan cara sindiran akan perempuan yang sedang dalam iddah tetapi bukan iddah raja'iyah, iaitu seperti berikut. Iddah wafat, iddah kematian suami, harus hukumnya pinang isteri yang kematian suami. Dalam iddah kematian suami, raja'iyah dalam iddah kematian suami, cerai bain dengan talak 3, iddah fasakh, dia dapat hukuman pada mahkamah membatalkan perkahwinan dia. Mungkin tak sekupu, mungkin ada masalah syar'iyah. Yang keempat, iddah terpasah dengan sebab murtad. Suami dia murtad atau rada atau rida, anak susuan, saudara susu. Kita mengaji itu. Saudara susu nikah kena saudara susu. Tak boleh Dalam pada itu adalah haram hukumnya jika pinangan dibuat secara terus terang kepada perempuan yang sedang dalam iddah lain daripada iddah raja'iyah, lain pada iddah raja'iyah. Kita habiskan sikit ambil yang penting-penting Apakah perkara yang disunatkan sebelum melafazkan pinangan? Sunat membaca khutbah sebelum melafazkan pinangan itu. Buat cara resmi lah. Pergi jumpa Tok Imam, jumpa Tok Imam, ajak pergi rumah wanita, keluarga wanita itu, Tok Imam baca khutbah, barulah pinang. Wallahu ta'ala alam bis-shawab wa ilaihil ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.